Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, malam ni nak buat sharing lagi. Sharing Alhamdulillah diberi kesempatan, diberi keizinan, diberi keupayaan untuk nak sharing malam ni. Okey, malam ni teringin nak sharing. Kalau ikut hari tu biasa sharing dah ni. Sajalah nak peringat benda sharing berulang-ulang ni dia memperingati diri sendiri juga sebenarnya. Okay? Bukannya tujuan nak mengajak pun, tapi nak ingatkan diri sendiri dan nak naikkan rasa keyakinan dan keberanian diri. Okey, Alhamdulillah berpeluang buat live malam ni. Saya mari nak share pasal macam mana nak handle rejection. Okey, macam mana nak handle rejection. Bagi orang yang berbisnes online ni, tak kisahlah, bukan kata bisnes online, offline pun dia akan hadapilah rejection ni. Rejection ni ialah macam orang reject penolakan, berlaku penolakan atas pelawaan, atas offer, atas kita punya offer, atas kita punya ni lah, kita punya tawaran. Tawaran yang kita bagi tu ditolak, berlaku penolakan ke atas tawaran yang kita bagi dekat orang. Macam mana nak handle? Setengah orang dia tak ada masalah, setengah orang dia sangkut, dia stuck dengan benda-benda macam ni. Okey, rejection ni adalah penolakan. Sebelum kita sebelum dia cerita macam ni, bagi ni yang apa yang saya faham, apa yang saya dengar, yang saya lihat, yang saya alami dan saya buat, apa yang saya faham, saya cuba share baliklah. Okey, berlaku. Okey, rejection ni berlaku. Bukan tak semua orang ke atas, tak, bukan dia berlaku tidak ke atas semua pelanggan kita. Dan berlaku ikut pada suasana, keadaan dan kriteria pelanggan tu. Okey, kadang-kadang kita silap approach, kita silap attend kepada orang-orang tertentu, jadi berlaku penolakan. Bukan target kita, bukan target customer kita, jadi akan berlaku penolakan. Penolakan ni berlaku banyak faktor lah, banyak faktor, tak mampu, kurang, dia tak mau lagi, dia tak mampu, dia tak minat, dia tak suka, apa macam-macam banyak faktor lah penolakan ni berlaku. Okey, kita sebagai peniaga online ni, kita sebagai peniaga online ni kena bersedia lah, kena bersedia untuk hadapi situasi macam ni. Okey, situasi rejection ni kena bersedia. Okey, macam mana kita nak buat persediaan tu? Okey, sebelum kita mulakan memberikan tawaran, sesuatu tawaran kepada orang ramai, ada kepada customer kita, kita kena letak dalam fikiran kita, dalam mindset kita. Okey, dia umpama macam kita saya bagi perumpamaan macam kita main bowling. Perumpamaan macam kita main bowling. Tujuan kita kalau ikut main bowling ni, kita nak jatuhkan semua pin. Main bowling kita nak jatuhkan semua pin, kalau boleh itulah impian kita, nak jatuhkan semua pin. Maksudnya kita bila kita jual nak ada orang terus membeli. Itu impian kita. Tapi kita jangan letak impian tu, sebab itu akan jadi kita seorang yang desperate, seorang yang terdesak. Kita tak akan enjoy, kita tak akan happy, tak akan enjoy dalam momen-momen kita buat benda tu. Kita pergi balik pada umpamaan saya beritahu ni, umpama kita main bowling, apa kalau jatuh semua pin tu kira strike. Kita kena anggap itu adalah bonus. Itu adalah bonus. Strike adalah bonus. Kalau customer membeli, itu adalah bonus. Tujuan kita main bowling adalah nak jatuhkan pin seberapa banyak yang boleh. Kita nak jatuhkan pin seberapa banyak yang boleh. Kalau jatuh 1 pin, Alhamdulillah. Jatuh 2 pin, Alhamdulillah. Jatuh 7 pin pun Alhamdulillah. Jatuh 9 pin, pun Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita enjoy, kita seronok. Tapi kalau jatuh ke semua, strike, bonus. Itu adalah bonus. Jangan. Kita kadang kita target nak main bowling untuk nak dapat strike. Kita target strike, tapi tak dapat, kita tension, kita fed up, kita give up. Itu masalah. Macam tu juga dalam berbisnes. Bila
masa kita nak approach, nak mendampingi, menghampiri pelanggan, customer ni, target kita bukan target nak dia beli. Memang kita nak dia beli, tapi jangan letak itu adalah target utama. Sekarang ni kita nak kurang-kurangnya kita berjaya jatuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pin. Itu maksudnya kita berjaya sampaikan kepada customer orang tu apa yang kita ada, apa yang kita tawarkan. Sekurang-kurangnya tawaran kita tu sampai dekat dia. Dia nak beli, dia tak mau beli, itu dia ikut suka dia. Kalau kita letak target macam main bowling, kita letak target, aku main bowling nak jatuhkan semua pin, nak strike, kita akan nampak desperate, kita akan nampak terdesak, kita akan nampak, lepas tu kita akan fade up, kita akan give up. Kalau kita main bowling, tujuan nak jatuhkan pin sahaja, jatuhlah berapa pin pun janji aku enjoy, aku seronok. Kalau dapat jatuh semua pin, strike itu adalah bonus. Begitu juga kita berbisnes. Kalau kita nak approach, nak menghampiri, nak tawarkan sesuatu pada orang, kalau dia membeli, itu adalah bisnes, adalah bonus. Kalau dia membeli, itu adalah bonus. Tapi tujuan sebenar aku adalah aku nak sampaikan apa yang aku offer, apa yang aku tawarkan kat dia. Apa yang kita ada ni di tangan kita, yang kita nak jual ni, kita nak sampaikan kepada dia apa yang benar dia boleh bantu dia, apa yang benar dia boleh manfaat pada dia, apa yang benar dia boleh buat dia gembira, apa yang benar dia boleh apa yang dia boleh dapat daripada apa yang kita jual itu. Janji yang tu yang kita nak bagi dia dapat. Macam dapat. Kemudian dia tak beli, tak mau beli, itu ikut suka dia. Kita boleh berlalu dengan gembira. Janji tu aku dah beritahu, aku dah war-warkan, aku dah cerita kat dia. Dia dah tahu aku jual benda ni, dia tahu benda ni macam mana, dia tahu apa dia kegunaan benda ni. Sampai masa dia akan beli. Tak tahu bila. Mungkin masa tu juga, mungkin besok, mungkin lusa. Sebab tu bila hari ni kita approach pada masa dia tak sesuai untuk membeli apa yang kita tawarkan, maka dia akan tolak lah. Tak apalah, nantilah, lain kali dulu lah. Kita jangan stuck, kita jangan down, kita jangan give up lah. Jangan. Sebab kita letak target tinggi, kita letak target yang terlalu, orang kata apa, terlalu tinggi, bukan target yang kita sendiri tak tahu hasil dia. Kita tak tahu. Sebab membeli ni, kita nak cari target customer yang betul itu, dia akan jadi makan masa dalam kita nak proses nak belajar ni. Sebab tu akan berlaku rejection. Bila berlaku rejection, kita happy saja, kita berlalu. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, dia akan cari balik benda tu kat kita. Janji kita puas hati explain dekat dia puas hati dengar. Dia nak beli, dia tak mau beli, itu terpulang. Sebab duit dia terpulang dekat dia. Kita jangan nampak kita di desperate, terdesak nak jual benda tu, lagilah orang tak mau. Pokoknya dia dapat info, dia dapat maklumat, Hamdi jual kek. Lepas ni aku nak cari kek, aku cari Hamdi. Hamdi jual kek, Hamdi jual kambing perak, Hamdi jual pencuci muka, Hamdi jual kuih raya, Hamdi jual biskut, cookies. Lepas ni orang tarah. Nak teringin lah kek. Hari tu Hamdi abang kata dia ada je kek, harga macam ni, boleh hantar main rumah, tak payah lah. Okey. Janji maklumat yang kita ada tu kita sampaikan kepada customer. Asalkan dia dapat maklumat tu, alhamdulillah dah cukup. Dia nak beli, dia tak nak beli, itu jangan, kita tak boleh nak paksa lah. Sebab bila kita dah set dalam fikiran kita macam tu, bila customer cakap okey tak apa, nanti dulu, insya-Allah nak tanya isteri dulu, nak tanya suami dulu, nak tanya ayah dulu, mak tu, nak tanya kita dah boleh jangka jawapan tu akan keluar. Okey, no problem. Bila masa nak, mai beritahu. Okey, kami ada di sini, sedia membantu. Daripada situ kita tak akan rasa give up, kita tak akan rasa fed up. Kita tak akan rasa give up, tak akan rasa letih, tak akan rasa penat dah buat berniaga seorang. Sebab kita rasa kita dah bagi satu paksaan untuk dia membeli. Customer kita tak boleh paksa. Kalau kita boleh bagi explanation yang bagi dia faham, dia seronok, insya-Allah dia akan suka, dia akan cari balik, yakin dengan apa yang telah ditetapkan.
dia akan beli pada masa yang tepat. Dia akan beli pada masa yang tepat. Cuma kita yang tak tahu lagi bila masa orang tu akan beli dengan kita. Jadi kita keep memberitahu, bagi marketing. Kita keep marketing. Kita tak tahu lagi mana satu orang yang pada masa tu dia berkehendak dengan produk yang kita jual tu, maka berlakulah sale. Jadi kalau kita set dalam fikiran kita macam tu, insya-Allah rejection pun tak akan memberi kesan kepada kita dan kita tak akan stuck. Sebab apa kita stuck? Sebab dia kadang kita anggap kita kena anggap macam ni, kita kena anggap customer ni bukan customer aku pada masa sekarang, sebab tu dia reject, sebab tu dia tolak. Dia tolak tawaran kita sebab dia bukan customer kita pada masa ni, pada masa sekarang ni. Mungkin dia akan jadi customer kita pada besok, lusa ataupun minggu hadapan ataupun bulan hadapan. Bila kita set dalam fikiran kita macam tu, bila berlaku rejection, kita boleh handle dengan rasa happy. Kita akan tak rasa, setengah orang akan stuck dengan seorang atau dua orang customer. Padahal beribu-ribu lagi customer yang ada dekat luar tu duduk tunggu kita pi offer dekat mereka. Duduk tunggu kita approach. Tunggu je kita ni pi menyapa, sapa, pi tegur, pi bagi tahu apa yang kita jual. Tunggu je. Tapi kita stuck dekat seorang atau dua orang customer ni, kita dah kehilangan beberapa customer lain. Padahal dia akan membeli, customer yang reject kita ni, dia akan membeli tapi tak tahu bila. Cuma kita jangan stuck lah. Bila dia reject, okey tak apa, saya dengar dulu nantilah. Okey, no problem. Next, tapi cari customer lain. Next. Bila kita ada set dalam fikiran kita macam tu, kita tak akan berbisnes dengan desperate, dengan terdesak. Kita berbisnes dengan happy. Bila kita berbisnes dengan happy, insya-Allah akan dipermudahkan semuanya. Cuba. Benda ni bergantung pada mindset je. Kadang-kadang kita pergi buka meja, kita target nak 100 orang main beli dengan kita hari tu. Kita berbisnes dengan keadaan terdesak. Kita punya energi bisnes pada masa tu menolak orang, bukan menarik orang. Sebab kita terdesak. Energi kita pada masa tu yang dikeluarkan oleh badan kita ni, dia menolak orang lain daripada menghampiri, bukan menarik orang menghampiri kita. Jadi kita akan rasa lagi fed up, lagi give up lah. Kita kena handle betul-betul macam mana sebelum kita start bagi tawaran dekat customer, sebelum kita start bagi offer dekat orang-orang yang tertentu ni, kita dah set dah. Okey, kalau dia beli, alhamdulillah, aku punya ni tercapai. Kalau dia tak beli, okey, next. KIV masuk dalam list menunggu. Next pada orang lain. Jadi kita nak handle benda ni kena pandai lah, kena sebelum kita mulakan tindakan, sebelum kita bagi tawaran tu, kita kena set lah. Okey, aku sampaikan dulu kat dia, bagi dia faham, bagi dia maklum, bagi dia dapat informasi yang tepat, yang betul. Kalau dia nak beli, okey, alhamdulillah, bonus. Kalau dia tak mau beli, okey, tak apa, kita simpan data dia bagi database. Hari lain kita offer lagi, kita next pada orang seterusnya. Jadi kita tak sangkut dekat orang yang reject kita tadi. Bila kita tak sangkut dekat dia, kita boleh pergi kepada lagi beribu-ribu orang lagi. Bila kalau kita sangkut dekat seorang tu, yang lagi ribu-ribu orang tu, kita dah tolak lah. Kita dah duduk fokus dekat dia saja. Belilah macam ni, best lah, beli, aku offer ni, discount lah. Dalam masa tu kita dah kehilangan beberapa orang customer, sebab kita sangkut dekat dia yang seorang. Sebab sebelum masa dia beli, dia takkan beli. Janji kita buat kerja kita menawarkan kepada orang-orang sekeliling, orang kenalan kita, kontak kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Janji kita bagi tahu, keep bagi tahu, teruskan, selalu bagi tahu. Kita jual ni. Hamdi jual kek, Hamdi jual kambing perak, Hamdi jual barang pencuci muka, kosmetik. Bila orang dah maklum Hamdi jual kek, orang akan nak cari kek. Oh, Hamdi jual kek. Lepas ni orang akan carilah. InsyaAllah orang akan cari. InsyaAllah Tuhan akan atur benda tu tepat pada masa dia. Dia akan mai pada kita tepat pada masa dia. Sebab rezeki kita ni
terletak di tangan Tuhan tapi melalui manusia. Rezeki kita ada pada manusia, melalui manusia, tapi dari Tuhan. Dari Tuhan melalui dari Tuhan melalui manusia. Jadi kita keep contribute, keep memberitahu. Jadi bila kita dah set dalam fikiran kita macam tu, insya-Allah bila berlaku rejection kita boleh handle dengan hati yang terbuka, hati yang tenang, hati yang gembira. Tak ada masalah apa-apa nak risau. Nak beli, okey, no problem. Tak mau beli, okey pun no problem. Tak ada masalah. Jadi rejection kita kena fahamlah rejection tu macam mana, dan kita kena ambil tahu situasi tu sebelum kita bertindak, sebelum kita buat sesuatu, kita kena jangkakan macam ni, baru kita tak akan rasa sangkut atau rasa give up dengan bisnes yang kita buat tu. Sebab tu bila kita tak boleh nak handle rejection, maka akan berlakulah bulan ni bisnes ni tak boleh pergi, bulan depan bisnes tu pula tak boleh pergi, bulan tu bisnes tukarlah berpuluh-puluh jadi bisnes. Kalau selagi tak boleh nak handle rejection ni, payahlah buat beratus-ratus bisnes pun dia akan main berulang benda yang sama, dan kita tak boleh nak handle. Beribu bisnes lah kita buat adalah tutup buku, tak mau buat, fed up, give up. Jadi masalah tu pada diri kita, bukan diri orang lain. Kita upgrade knowledge pada diri kita, macam mana nak handle rejection, apa itu rejection, nak handle rejection, apa itu rejection, baru kita akan boleh move kepada lebih ramai orang customer yang kita boleh approach, boleh tawarkan. Dan dalam kalau kita dah offer kepada 1,000 orang, daripada 1,000 orang tu insya-Allah kalau kita 10 orang yang membeli pun alhamdulillah. Daripada 10 orang yang beli tu, dan kita jaga elok, kita buat sale after service tu bagi elok sikit, dia akan berkembang insya-Allah. Jadi rejection ni akan tetap buatlah bisnes apa pun, jual nasi lemak tepi jalan pun akan berlaku rejection. Offline ke online ke, rejection tetap akan berlaku. Cuma kita yang nak handle tu macam mana kita nak handle rejection tu. Apa yang perlu kita letakkan dalam fikiran kita, rejection ni macam mana. Okey, bila benda tu kita boleh buat, kita boleh prepare, boleh ready, insya-Allah buat bisnes apa pun takkan ada masalah. Takkan ada masalah. Ya, okey, ini saja perkongsian ringkas saya malam ni. Yang saya terangi nak berkongsi lah berkenaan macam mana nak handle rejection tu. Mudah-mudahan manfaat untuk diri saya dan klien kita semua yang mungkin berniaga dekat luar tu. Okey, ambil lah manfaat, poin-poin mana yang boleh ambil pakai. Macam mana nak handle rejection dalam bisnes kita ni. Okey, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.